Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni kita sambung lagi kuliah kita, ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilayhin nusyur. Amintum man fis samai an yaksifa bikumul ardh فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ألا يعلم من خلق. Tidakkah Allah yang mencipta, yakni sekalian makhluk itu maha mengetahui. Dialah yang bersifat dengan halus, yakni terhadap hamba-hambanya, dan lagi maha mendalam pengetahuannya. Jadi ayat yang 14 kita baca ni, kalau kita tengok pada ayat-ayat sebelum daripada ni, Allah SWT menyebut sifat orang yang takut kepada Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah SWT bil ghaib, walaupun Allah Ta'ala itu mereka tidak dapat lihat, walaupun azab neraka yang diancamkan kepada mereka itu mereka tidak lihat, ataupun mereka tetap takut kepada Allah SWT walaupun tiada siapa pun yang melihat mereka. Jadi itu semua Allah Ta'ala nak cerita kepada kita macam mana nak hadirkan dalam diri kita tu rasa takut kepada Allah. Sebab apa? Sebab ayat-ayat sebelum daripada ni, ayat yang ke-7, sampailah ayat ke-11, Allah Ta'ala cerita kepada kita sifat-sifat orang yang tidak mengetahui maksud dia diciptakan oleh Allah SWT, sehingga dia tidak berfikir, tidak mahu mendengar apa yang disampaikan oleh Allah SWT melalui Rasulnya dalam wahyu dia. Dia tak usah mendengar, tidak mahu menggunakan akal. Berarti mereka ni adalah orang yang menjalani kehidupan dalam keadaan tidak mengetahui maksud hidup. Sedangkan ayat yang kedua beritahu pada kita maksud kita hidup ni adalah kita hendaklah menjadi orang yang melakukan sebaik-baik amal sebagai ujian kepada kita. Jadi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana nak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka isi hati manusia, maka sepatutnya manusia tu sentiasa dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama melihat apa yang dia, Allah Taala Maha mendengar apa yang dia ucapkan, begitu juga apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka tu. Sifat sombong, takabur, macam-macam sifat yang ada dalam hati, Allah SWT Maha mengetahui. Ala ya'lamu man khalaq. Jadi Allah Ta'ala macam mana dia boleh tahu isi hati manusia? Kenapa Allah Ta'ala boleh mengetahui isi hati manusia ni? Kerana manusia itu adalah ciptaan dia. Manusia ni ciptaan Allah SWT, maka sebab itulah Allah Ta'ala tahu kamu, mana dia tidak tahu. Sedangkan dialah yang mencipta kamu ni. Kait antara sifat ilmu dengan sifat mengetahui.
Jadi bila kita bilang Allah Ta'ala ni benda ya, maknanya kalau benda tu diciptakan oleh Allah Ta'ala, kita dapat mencipta satu benda dengan teknologi yang terkini, berarti kita tak ada ilmu tentang benda tu. Daripada sifat mencipta itu iaitu ilmu. Seperti mana lazim daripada sifat iradah Allah Ta'ala tu sifat ilmu dia. Lazim daripada sifat kudrat berkehendak sesuatu tu atas benda yang dia tahu. Jadi itu tidakkah tu dia menuntut pada kita supaya kita mengakui. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini supaya kita tidak kenal Allah Ta'ala. Jadi kalau mereka mengakui di akhirat tak ada guna, maka sebab itulah Allah Ta'ala memperingatkan di sini supaya kita terima mengakui ala ya'lam. Ketahui tidakkah Allah Ta'ala itu mengetahui, mana dia mencipta kamu, dia lebih mengetahui tentang diri kamu. Wa huwal latiful khabir. Allah Ta'ala tutup ayat ni dengan menyebut dua lagi memerhati. Kita kata ambil cara, kutip cara, memperhalusi. Mana segala kemaslahatan kita, segala kebaikan kita ni Allah Ta'ala mengambil kira. Allah Ta'ala akan jaga segala kemaslahatan kita. Bumi itu mudah dilalui. Seperti kita tengoklah ni lah, macam mana Allah Ta'ala berikan kepada manusia ilmu tu sehingga dia boleh buat highway. Buat highway, dia tarah bukit. Allah Ta'ala beri ilmu kepada manusia tu, dia boleh buat flyover. Flyover bertikak-tikak pula jalan tu. Lah ni berapa tikak ada tempat kita? Ada 3 tikak highway. Mari pusing kau tu, pusing kau ni. Itu semua adalah pernyataan kepada sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan kepada manusia itu ilmu sehingga manusia, maknanya Allah Ta'ala cerita tentang keadaan diri kamu tentang bumi. Maka sebelum ni Allah Ta'ala cerita tentang langit. Dia mesti ada. Khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Mana kudrat Allah Ta'ala, kesempurnaan Allah Ta'ala, keagungan Allah SWT, dia cipta langit berlapis-lapis. Jadi setelah daripada Allah Ta'ala cerita kepada kita kejadian dia mencipta langit, sebut pula di sini tentang kejadian bumi pula. Maknanya jadi Allah Ta'ala telah memberi, boleh tunggangi. Jadi di sini Allah Ta'ala gambarkan bumi ini seperti unta. Ada kena boleh lalu dengan kereta, dengan lori, dengan 4 kali pak. Jadi macam-macam ilmu Allah cipta ni. Untuk dia bergerak tu, Allah Ta'ala berikan ilham kepada manusia cipta macam-macam jenis kenderaan. Kenderaan atas darat ni sahaja macam-macam jenis kegunaan dia. Bila begitu, bila Allah Ta'ala permudahkan untuk kamu bumi ni, salah satunya adalah kamu berjalan di bahu-bahu bumi. Daripada bentuk ataupun cara Allah Ta'ala permudahkan kepada kita, iaitu dia menjadikan kapcai. Siapa dia mau pergi? Bukan orang jauh, orang Binjani. Dia boleh pergi motosikal, pergi Mekah. Maknanya Allah Ta'ala permudahkan untuk mana kamu naik, kamu berjalan fi manakibiha, berjalan di atas bahu binatang sehingga kamu boleh pergi ke penghujung dunia. Allah SWT permudahkan untuk manusia. Wa kulu min rizqih, daripada rezeki yang Allah Ta'ala sediakan untuk kamu yang ada di atas muka bumi. Mana dengan cara tadilah, kamu berjalan mengembara, cari pitih, berdagang, cari hasil tanaman. Kita pergi cari hasil tanaman ni, sekat-sekat ujung bukit, kita boleh masuk. Kita cari gapo, rotan, macam-macam lah, akar kayu, ubi jaga kau gapo kau, macam-macam jenis, tukar ali lah, macam-macam. Mana boleh pergi cari tu, cari waktu big jual. Itu kurniaan Allah melalui berapa banyak negeri kamu lintasi, bahagia dunia kita pergi negara Allah SWT. Jadi di sini kita boleh nampak cara Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita, iaitu
Carilah dunia setara mana pun. Dah. Rezeki dia kamu kena cari, tapi kena ingat akhirat. Tempat akhir, tempat Allah mempermudah supaya kita mikir ni. Dia telah mempermudahkan jalan untuk kita lalui atas muka bumi ni. Di ceruk dunia mana kita pergi dan kita boleh cari rezeki di situ, mestinya perjalanan kita nak balik ke akhirat tu dia telah permudahkan. Permudahkan macam mana? Itu Allah Ta'ala hantar Nabi memberitahu pada kita cara nak balik pada Allah Ta'ala, cara nak menjalani kehidupan. Allah Ta'ala turunkan wahyu supaya kita boleh berfikir, kita boleh taat pada Allah SWT. Jadi terselit dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata, aku telah permudahkan untuk kamu jalan balik kepada aku seperti mana aku telah permudahkan dia engkau. Bala qad ja'ana nadhir. Memang mari 10. Akal ke-10 dah melimpahkan. Tu dia panggil fuyut. Tu kalau kita ngaji pasapah kita jumpalah. Pasapah akal 10. Tu manusia fikir dengan karut dia. Mulut. Ugama jeng. Tak sewi binatang apa-apa masuk dalam mulut. Benda bernyawa tak boleh makan. Hatta baju pun tak boleh pakai. Tu mana kalau manusia fikir nak capai keredaan Allah Ta'ala, tak bagi dia gitu kendih-kendih. Atau manusia fikir tentang nak dapat kenal Allah, kena meditasi berhari-hari, merasa tenang, rasa selamat, rasa aman bahawa Tuhan yang berada di langit itu tidak akan membuatkan kamu ditelan oleh bumi ketika bumi itu bergegar, bergoncang. Maknanya kamu jalan atas muka bumi ni jangan agah lah dengan harta-harta dia. Sebab itulah lekat harta Qarun. Harta Qarun tu mana harta Qarun yang tergelar. Allah Ta'ala telan, Allah Ta'ala jadikan bumi itu telan Qarun dan harta dia. Maka sebab itulah peringatan kepada negeri, menjadikan bumi tempat yang kamu duduk Allah SWT. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba. Atau apakah patut kamu merasa tenang bahawa dia yang di langit itu tidak akan menghantar kepada kamu ribut dalam bentuk batu. Maknanya kamu jangan rasa selamat bila berada di atas muka bumi ni. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala boleh menghujani batu-batu kepada kamu. Boleh mari batu-batu menimpa kamu. Semua ni dalam kudrat Allah SWT. Ini ancaman galak mai air. Hotino yang sising betih dia gapo semua, hok jatuh perah motor. Dah. Tu mana kita tak khabar. Hujan dah. Kalau kita buka tu jalan dah, tak apalah moga rezeki pi boh ni. Hok pergi cari tempat air naik tu, situlah pakat duk beripung. Duk ngarung saja duk mai. Kalau kita duduk tepi tu nanti peringatan hak ni pun dalam bentuk sejarah. Mana kamu kena ingat, wahai manusia, wahai orang dengar nasihat peringatan daripada Allah Ta'ala, cerita menolak juga mengeluarkan air, itu akibat buruk orang yang mendustakan agama. Kaum Ad, kaum Samud yang dipulah peti, kaum Nabi Lut yang telah diterbalikkan bumi. Kita sekarang ni kena beringat Allah Ta'ala boleh menghukum manusia itu dengan